Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Okey. So, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala kita dalam kuliah Ramadan dan kita mulakan seperti biasa dengan asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha wa Yasin Tahir Mutahhar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Muddathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun alaikum Ma'lum Syahir Syahid Syahid Mashhud Bashir Mubashir Nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Sahibul Hujah Sahibul Sultani Sahibul Rida Sahibul Daraja Rafi'ah Sahibul Taji Sahibul Mirfari Sahibul Liwa Sahibul Mi'rajim Sahibul Qadim Sahibul Buraqim Sahibul Khatam Sahibul Alamati Sahibul Burhan Sahibul Bayani Fasih lisan mutahhar janani Rauf rahim udhunu khairin Sahih Islam Sayyidul Kaunaini Ainun na'im Ainul ghururi Sa'adullahi Sa'adul khalqi Khatibul umami Alamul huda Kashiful kurabi Rafi'ur rutabi Izul arabi Sahibul faraji Asma'un nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya. Alhamdulillah dapat kita hari ini berkongsi, kita berada di majlis ilmu pada bulan Ramadan ini. Walaupun anda berada di rumah, saya berada di rumah, kita semua berada di rumah, tapi dengan teknologi zaman moden ni alhamdulillah kita tetap boleh berkuliah bersama-sama. Kita boleh tetap menghadiri majlis ilmu bersama-sama. Dan alhamdulillah mudah-mudahan tetap dapat fadilat seperti mana yang disebut
oleh Nabi SAW, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan, kataballahu lahu bikulli qadamaihi ibadatis sarah, ditulis sebagai ibadah setahun dan diterima, wa yakunu ma'i tahtal arash, dan dia akan bersama aku, yakni bersama Nabi SAW, kan, di bawah arash Allah Subhanahu wa taala. Silang-silang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Jadi ada yang bertanya tadi, maknanya kasidah kita tu apa? Kasidah kita tu adalah Asma'un Nabi SAW. Jadi maknanya Asma'un Nabi ni dia ada 201 gelaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi maknanya, jadi Nabi itu gelarannya dia ada 201 gelaran. Dan nama-nama ataupun gelaran Nabi SAW ini berada di dinding hadapan sekali Masjid Nabawi. Jadi kalau dulu kita pernah pergi Masjid Mekah, Madinah, di Madinah kan, di dinding hadapan sekali ada 201 nama-nama Nabi SAW. Jadi dengan kita maknanya mengenali nama-nama Nabi, kita dapat contoh untuk namakan anak kita, namakan cucu kita. Kemudian kita boleh maknanya mendalami apakah maksud gelaran-gelaran Nabi SAW itu. Saya ada buka kitab Syarah Asma'un Nabi ni, kalau buka kat YouTube kan, Taib Ustaz Amin Asma'un Nabi, ada syarah dia. Saya baru bahaskan dalam 70-80 nama macam tu maknanya so jadi mudah-mudahan memberi manfaat, kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey, baik. Jadi kelas kita pagi tadi, kelas subuh kita pagi tadi, insya-Allah saya akan buat 2 kali, at least paling kurang 2 kali. Satu malam lebih kurang pukul 10 lebih kan. Hari ni terlambat sikit sebab bacaan tarawih kita agak panjang sikit. Jadi maknanya satu pukul 10 lebih, satu lagi pukul 8 lebih sikit pagi pagi pukul 8 kuliah duha kan, dan juga kuliah malam selepas selepas tarawih ini. Dan tajuk pada malam ini kita nak kongsikan mengenai rahsia istiqamah. Okay, rahsia istiqamah. Jadi ramai yang tanya soalan-soalan, macam mana saya nak beristiqamah? Macam mana saya nak beristiqamah? Pagi tadi kita dah kongsikan mengenai rahsia bagaimana nak mengubah attitude, bagaimana nak mengubah kebiasaan kita, bagaimana nak mengubah lifestyle kita. Maknanya lifestyle ataupun kebiasaan kita sebagai manusia, macam mana kita nak ubah dia. Dah ada step dia, dah ada kaifiat dia, dah ada cara dia. Malam ni kita kongsikan pula rahsia istiqamah. Okey, sebelum itu kita kenal dulu apakah maksud istiqamah. Kita sebut istiqamah ni. Apakah istiqamah? Istiqamah ni daripada sudut literal bahasanya adalah konsisten. Maknanya berterusan. Dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyukai ibadah ataupun amalan satu orang itu dengan dibuat secara bersungguh-sungguh dan berterusan, wa in qalla, walaupun amalan tu sikit. Jadi maknanya istiqamah ni ada satu yang sangat terpuji. Maknanya kita buat secara konsisten, walaupun sikit secara konsisten kita terus berterusan. Jadi maknanya sampai dia menjadi satu tabiat atau satu kebiasaan untuk kita tu. Wa in qalla, walaupun benda-benda itu kecil. Jadi kalau kita lihat cerita sejarah ulama-ulama terdahulu, dia akan ada paling kurang 10 amalan. Kita sini, ini kita boleh contoh ini kita apa yang kita panggil sebagai da'bus solihin ataupun kebiasaan orang-orang terdahulu daripada kita, orang-orang soleh terdahulu daripada kita. Dia paling kurang, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian kan, paling kurang dia ada 10 kan. Dia ada 10. Tahfiz saya akan cerita nanti mengenai istiqamah ni kan. Malam kita akan cerita pasal tahfiz, dan kita cerita istiqamah dulu. Jadi mana kita balik pada istiqamah tu, maksudnya ada 10 amalan paling kurang dalam hidup dia. Benda kecil-kecil yang dia tak rasa berat. Contoh dia, hari-hari dia akan cuba bersedekah kan. Dia akan pecahkan duit dia kecil-kecil, dia akan cuba bersedekah. Tak semesti banyak, tapi banyak bersedekah. Ada orang dulu dia buat kalau dia masuk ke tandas atau masuk ke bilik air, dia akan tengok semut. Ni. Jadi maknanya kalau ada semut seekor dua apa semua, dia akan angkat sebelum mandi tu, dia akan angkat, dia akan letak dekat atas.
kan, sebab dia adalah makhluk Allah yang hidup juga. Kita menyelamatkan nyawa dia kan? Tapi kalau dah banyak sangat semut tu, kira minta maaf semut dia. Aku ni nak mandi nak cepat, nak buka puasa ataupun nak solat tarawih. Jadi maknanya ni kalau seekor dua pun semua ambil. Jadi benda tu benda yang tak berat kan? Dan bagusnya benda yang tak berat, benda yang kecil-kecil ni menyebabkan apa tau? Kalau kita buat pun tak ada orang tengok. Jadi tak ada unsur riak pada kita, tak ada unsur mungkin hati kita diganggu oleh syaitan nak menunjuk-nunjuk. Maknanya kita dengan Allah saja tahu. Kadang-kadang isteri pun tak tahu. Ini yang dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa biasakan kamu memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Maksudnya apa? Nak biasakan jaga hati. Sebab membuat amalan tu dah susah, lagi susah menjaga amalan. Lagi susah. Buat amalan dah susah, jaga amalan lagi susah. Sebab syaitan akan menari-nari di hati kita ni. Dia menari-nari di hati kita ni untuk merosakkan hati kita. So jadi maknanya itu maknanya konsep istiqamah berterusan. Okey. Jadi dulu ulama dulu ataupun amalan orang soleh terdahulu dipanggil da'bus solihin, paling kurang ada 10 amalan yang dia akan buat. Maknanya apa jadi pun dia akan buat. Orang tengok ke orang tak tengok, dia akan buat. Kecil. Kan? Dia yang mudah, kalau siapa perasan. Okey, tolong beritahu saya siapa perasan. Kalau kita pergi ke Makkah, kita bertawaf di Kaabah, kita akan perasan ada satu orang, dia bukan tawaf, dia umrah, dia mana memang dia saja bertawaf, dia pakai baju biasa bertawaf, dia akan bawa satu gelas. Okey, dan dia akan kutip sampah ke sekitar Baitullah. Dia akan nampak, kadang-kadang ada orang mungkin makan kurma, biji kurma ada, kadang-kadang ada plastik jatuh apa semua, dia akan ambil. Cuba kita perhati, siapa pernah tengok, siapa pernah perasan benda ni, dia perhati je kan. Itu contoh mana amalan yang tak ada siapa tahu pun tapi dia buat. So kita boleh ikut benda ni, maknanya cari 10 amalan kecil. Contoh macam selamatkan semut daripada bilik air itu tadi kan. Kecil tapi siapa tahu semut itu mendoakan kita yang akhirnya banyak rezeki yang tidak disangka-sangka datang pada kita tu. Jadi bimbang kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Okey, ni apa nama saya siap. Okey, puteri saya ni. Okey. Dia ada di sini. Okey, sekejap. Okey Okey, bagi saya masa sekejap. Insya-Allah. Okey, iklan sekejap. Maklumlah, kalau dekat masjid anak-anak kat belakang. Ini dekat rumah. Okey. Okey. Saya ada anak kecil lagi. Okey, kita sambung perkongsian kita. Dia nak dengar kuliah juga. Okey. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslim dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian kan. Okey, so jadi kita balik pada istiqamah tadi. Dia adalah amalan yang berterusan. Maksudnya wa in qalla, walaupun benda tu sedikit. Dan kalau satu amalan tu kita telah istiqamah kan, kalau satu hari kita tidak mampu membuat amalan itu kerana sakit, kerana keuzuran syarak, kerana tersekat dengan keadaan-keadaan, Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberi pahala macam kita buat benda tu. Ini kelebihan ini kelebihan kalau istiqamah tu. Itu kelebihan istiqamah. Maksudnya, katakan hari ni ibu kakak ayah saya sekalian kan, kita biasa untuk solat tahajud contohnya. Okey.
Jadi apabila berlalu masa, sampai satu masa mungkin kita balik kampung, berjalan yang sangat penat, drive kereta dengan jam semua, malam tu tak terbangun. Sebab kita dah beristiqamah, maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan macam kita bangun tahajud juga. Walaupun malam tu kita tak bangun. Itu kelebihan istiqamah. Kelebihan Allah tetap bagi pahala. Cuba ibu-ibu, kakak, ayah bayangkan ya. Kita dah biasa solat tarawih secara berjamaah di masjid. Dan hari ini kita terhalang kerana qada dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sesiapa yang biasa beristiqamah solat di masjid, tetap pahala diberi macam dia pergi masjid juga. Ini kelebihan istiqamah. Dia ada pahala berterusan. Jadi maknanya apa yang kita buat, Allah tetap bagi pahala. Contoh katakan ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin, muslimat, rahmatullah sekalian. Katakan kita biasa bersedekah. Kita biasa bersedekah. Ketika ada saja kelapangan rezeki, kita akan memberi. Kita ada saja keuangan, kita akan bagi. Sampai satu masa mungkin kita sudah tidak ada kemampuan. Tak ada kemampuan. Tapi sebab kita istiqamah bersedekah dan memberi, tetap Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pahala kat kita, walaupun qada, takdir Allah telah terhalang untuk kita tak buat benda itu. Ini kelebihan istiqamah. Sebab itulah banyak ulama-ulama kita menggalakkan, hadis pun maknanya menggalakkan untuk kita terus konsisten membuat amalan. Supaya apa? Kita tak tahu kesihatan kita tak tahu, keadaan kita tak tahu, maknanya apa yang keadaan situasi kita tak tahu. Tapi orang beristiqamah, Masya Allah, tetap Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala itu. Bagi ibu kakak bulan Ramadan ni kan, siapa yang biasa maknanya taja buka puasa, saya ada penajaan buka puasa di Al-Aqsa, maksudnya dah biasa pergi, siapa-siapa yang sama-sama dah biasa pergi. Tahun ni kita buat kat Malaysia banyak so, maksudnya dah biasa, hari ni terhalang dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau, jangan sedih. Kita tahu bahawa benda itu Allah Subhanahu Wa Taala tetap pahalanya tetap Allah bagi. Sebab itu bagi umat Muhammad kan, banyak benda-benda yang kita tak perasan. Umat Muhammad ni, Nabi SAW pernah menyatakan bahawa umat Muhammad lah adalah satu-satunya umat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kullukum, maknanya kullukum yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap kamu, kata Nabi SAW, ada peluang. Umat Muhammad semua kita ada peluang. Kullukum yadkhulunal jannata illa man aba. Semua kita berpeluang untuk masuk syurga kecuali orang yang enggan. Sama-sama pelik. Ada orang enggan. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Rasulullah, siapa yang enggan tu wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sesiapa yang mentaati aku, kata Nabi SAW, dialah orang yang maknanya akan masuk ke syurga. Tetapi siapa yang ditunjukkan oleh Nabi untuk buat amalan, dia tak buat juga, itulah orang yang enggan. Jadi sebelum kita cerita pasal istiqamah, macam mana istiqamah, kita cerita dulu konsep istiqamah tu. Dan kelebihan istiqamah ialah dia tetap diberi pahala kepada kita walaupun kita tidak dapat membuat amalan itu. Ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Kemudian barulah kita masuk. Kita masuk macam mana cara kita nak beristiqamah. Apa syarat-syarat dia? Apa motivasi dia? Apa step-step dia? Apa kaifiat dia? Orang tua kalau ngajar kita lama, kita kuningan kaifiat dia. Apa kaifiat dia? Untuk kita ni istiqamah ada 3 syarat dia. Ada 3 syarat untuk istiqamah. Salin. Kalau tak mau salin, ingat hafal. Dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa afatul ilmi nisyanun. Lenyapnya ilmu itu kalau lupa kita akan lenyap ilmu tu. Dan salah satu cara untuk tidak lupa pada ilmu adalah dengan kita mencatat. Sebab tu kan para ulama kata qaidul ilma bil kitabah. Kamu tambat ilmu itu dengan menulis. Kerana selemah-lemah tulisan,
sekuat-kuat ingatan. Selemah-lemah tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Jadi hari ini kita menulis kan, lagi 3 tahun, lagi 5 tahun, lagi 10 tahun kita baca, ingat lagi, oh istiqamah tak apa, lepas tu menulis. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam Quran bahawa allamal insan, maknanya malam ya'lam, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan manusia daripada dia tak tahu kepada tahu, dan dia mengajar manusia bil qalam, dengan perantaraan menulis qalam, pen. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey, kita masuk kepada tajuk kita kan. Apa dia? Iaitu kita masuk mengenai step ataupun cara ataupun kaifiat macam mana kita nak amal, nak jadikan sesuatu amalan kita itu beristiqamah. Tulis dalam IG Ustaz, kalau tak lupa. So boleh tulis dalam handphone. Sekarang teknologi ni macam banyak teknologi, dengan telefon boleh, dengan suara boleh, rakaman insya-Allah akan ada kat YouTube, boleh tengok balik kan. Masya-Allah. Sekarang kaedah rakam ilmu tu sangat luas. Okey, masuk bab kita. Yang pertamanya, untuk beristiqamah kena ada kekuatan niat. Kan? Niat ni lintasan hati kita, kekuatan hati kita untuk berniat buat satu benda tu. Sebab itu kita kena ajarkan diri kita berniat dengan benda-benda yang baik, seperti mana kita mengajar diri kita sembahyang. Ibu, saya ulang balik perkataan ini ya. Kena ajar diri kita berniat pada benda yang baik, seperti mana kita mengajar diri kita sembahyang. Sebab pengaruh niat, peranan niat dalam hidup luar biasa. Peranan niat peranan luar biasa. Peranan niat luar biasa. So, itu niat dong. Saya nak buktikan kepada ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian kan. Saya nak buktikan peranan niat. Saya nak buktikan peranan niat. Okey, secara spontan. Siapa boleh bagi tahu pada saya? Secara spontan jangan tengok. Secara spontan, siapa boleh bagi tahu pada saya apa gambar duit RM1? Apa gambar duit RM5? Apa gambar duit RM10? Dan apa gambar duit RM50? Apa gambar dia? Tolong beritahu saya. Kan? Spontan. Jangan tengok. Secara spontan gambar duit RM1, gambar duit RM5, gambar duit RM10, dan gambar duit RM50. Agong tu memang semua ada. ini belakang dia. Siapa ingat? Kan? Ramai orang tak niat, ramai orang tak perasan. Siapa boleh bagi tahu apa gambar duit RM1, apa gambar duit RM2, RM5, apa gambar duit RM10, apa gambar duit RM50? Saya bagi RM1. Okey, jadi maknanya kebanyakan kita tahu, ada tak ingat. Kebanyakan memang tak ingat, kan? Bukan saja kita tau. Bukan saja kita, ibu-ibu, kakak sekalian. Bukan saja kita. Saya pernah tanya orang bank. Satu hari saya ada urusan kat bank, kan? Sajalah berbual, menyakat. Saya kata, "Tuan, nak tanya sikit lah tuan." "Apa tu Ustaz?" "Ni nak tanya sikit lah. Gambar duit RM10 apa? RM10 RM10 dengan RM5 apa gambar dia? Apa gambar dia?" Bukan kita je, orang kerja bank tau. Orang kerja bank. Dia kata apa? Tak ingat lah Ustaz. Saya ingat 2 benda je Ustaz. Yang pertamanya warna dia saya ingat. Yang kedua ni kejap lagi nak balik Ustaz. Itu je saya ingat Ustaz. 2 benda tu saya ingat. Okey, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekaliannya. Kenapa ramai antara kita tak ingat? Padahal boleh katakan hari-hari kita guna duit. Boleh katakan hari-hari kita maknanya pegang duit ini, boleh katakan lagi dulu sebelum PKP kan, beli minyak kan, beli itu, beli ini dan sebagainya kan, mana boleh kata hari-hari kita pegang lah, boleh katakan kan. Dan pada saya dah bertahun-tahun kita pegang duit itu. Tapi kita tak tahu gambar duit sebab apa? Sebabnya adalah tidak pernah berniat untuk ambil tahu. Itu peranan niat. Nampak tak? Itu benda yang hari-hari tau. Itu benda yang hari-hari kat kita tu kan. Sebab apa? Sebab tidak pernah berniat untuk ambil tahu. Jadi ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, untuk istiqamah kena ajar diri kita berniat. Berniatlah seperti mana kita belajar sembahyang, seperti mana kita belajar baca Al-Quran. Belajar untuk berniat membuat benda-benda yang baik.
Hari ni sesiapa, secara jujur siapa yang belum pernah berniat nak menjadi ahli syurga, hari ni niat. Bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa Melayu lah, ya Allah, aku nak jadi ahli syurga. Aku betul-betul sungguh Tuhan, aku nak jadi ahli syurga. Siapa belum berniat, niat sekarang. Berniat untuk jadi ahli syurga. Berniat, kan? Maksudnya saya belum pernah berniat. Bahasa Melayu pun tak apa. Tak payahlah nawaitu saja aku menjadi ahli syurga. Nanti kalau tak terlupa nanti 2 rakaat kerana Allah. tak perlu macam tu. Kan? Jadi maknanya ajar diri kita berniat. Siapa yang belum berniat untuk menjadi isteri solehah pada malam ini, akak-akak, ibu-ibu, berniat hari ini. Soal tak mampu itu soal kedua, tapi ajar diri kita untuk berniat. Itu yang penting. Ajar, belajar untuk berniat. Itu yang penting, kan? Siapa antara abang-abang, ayah-ayah saya sekalian, kan, belum ada niat untuk menjadi suami yang soleh pada malam ini, niat. Kan? Niat, ya Allah, aku nak jadi suami yang paling soleh lah, ya Allah. Ya Allah, aku nak jadi isteri yang paling soleh, ya Allah. Niat, kalau siapa tak niat malam ni. Niat pasal bahasa Melayu pun tak apa. Niat benda yang baik-baik. Esok pagi kita berniat, ya Allah, malam ni dah start berniat tau. Malam berniat, esok pagi aku nak buat 3 benda. Satu, aku nak baca Al-Quran lepas subuh, kan? Kemudian aku akan tunggu untuk solat duha. Kemudian nak dengar ceramah Ustaz Muhammad lah, tengok apa pula esok dalam bebel apa pula, kan? Niat ni pada waktu malam kita berniat untuk apa yang kita buat pada waktu pagi. Pada waktu siang kita berniat apa yang nak buat pada waktu malam. Jadi maknanya niat tu in advance. Jadi maknanya kita berniat. Ajarkan diri kita berniat. Orang yang hatinya sentiasa memperbaharui niat, dia akan istiqamah. Ini syarat pertama istiqamah. Kena ada kekuatan niat. Sebab apa? Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian, percaya ataupun tidak, kita refleksi diri kita, niat boleh berubah. Sebab itu kita perlu selalu memperbaharui niat pada benda-benda yang baik. Kita sebenarnya memperbaharui niat tu, kita ingatkan diri kita balik. Kita ingatkan diri kita semula untuk menjadi orang yang soleh, untuk jadi orang yang solehah, untuk jadi orang yang memang menuju kepada keredaan, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kena niat. Dia niat boleh berubah. Saya banyak jumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kan. Seumur saya macam ini, maklumlah dah tua macam ini, kan. Kan? Jadi ada orang yang mau mula berniaga datang jumpa saya, Ustaz, kalau saya jadi jutawan, kalau saya jadi kaya, Ustaz, saya akan sponsor Umar Atim ini, saya akan sponsor, Ustaz. Kan? Saya menyaksikan bagaimana perniagaannya naik. Kan? Ketika telah menjadi senang, kan? Ketika itu dia berubah niat dia. Dia terlupa dengan niat dia. Kan? Ketika dia telah senang, dia telah berubah niat dan terlupa niat asal dia. Kan? Dia menjadi orang yang prihatin sangat dengan duit. Bukan bakhil tau. Bakhil sensitif, berkira sensitif, prihatin dengan duit. Kadang kita cakap, Ustaz, suami saya ni Ustaz, susah lah Ustaz. Dia berkira sangat, bukan berkira, kan? Dia prihatin. Terlalu prihatin dengan duit tu. Jadi maknanya niat berubah, niat boleh berubah. Itu yang kita risau dan kita takut, kan? Jadi maknanya niat untuk menjadi orang bertakwa, niat untuk menjadi orang yang baik, niat menjadi suami yang soleh, niat menjadi isteri yang solehah, sangat-sangat perlu ibu-ibu, akak-akak sekalian. Dan tolong selalu perbarui niat pada waktu malam untuk perbuatan dan amalan pada waktu siang. Niat pada waktu siang adalah untuk apa yang akan kita buat pada waktu malam. Kalau kita tak berniat dan tidak memperbaharui niat, kita tak akan istiqamah, ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian. Kita susah nak istiqamah. Itu syarat pertama untuk orang beristiqamah dalam amalan dia. Berkonsisten pada amalan. Itu yang pertama syarat dia tu, kan. So ajar, kan? Ajar diri kita untuk sentiasa berniat, dan percayalah niat boleh berubah. Kan? Niat tu boleh berubah. Hati ni kan berbolak-balik. Sebab tu kan ada doa Nabi SAW ajar pada kita, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya hai yang membolak-balikkan hati,
Maknanya tetapkanlah hati kami ni pada ketaatan dan kepada agamamu ya Allah. Bahasa Melayu pun tak apa. Jadi kadang-kadang orang cakap, apa bahasa Inggeris apa? Bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa Melayu tak apa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dipuji pada setiap bahasa. Itu yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, syarat yang kedua. Jadi kita sedang bincang mengenai istiqamah. Dia ada 3 syarat untuk istiqamah. Kita dah cerita tadi di awal apa kelebihan-kelebihan, kenapa kita perlu beristiqamah, why, kenapa kita perlu beristiqamah, kelebihan dia. Sebab Allah akan terus bagi kita ganjaran pahala sekalipun kita tidak maknanya terhalang untuk membuat amalan yang kita biasa buat itu. Okey, itu yang pertama. Jadi yang pertamanya niat. Yang kedua, syarat yang kedua untuk istiqamah. Syarat yang kedua adalah mengurangkan pilihan. Mengurangkan pilihan yang ada. Sebab ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak serta adik-adik yang saya sayangi sekalian, manusia kalau dia banyak pilihan, manusia biasanya dia akan memilih benda yang paling ringan dalam hidup dia. Itu kebiasaan manusia. Kalau dia banyak pilihan, dia akan memilih benda yang paling ringan dalam hidup dia. Sebab itu, jangan bagi pilihan. Kena kurangkan pilihan. Kalau hari ini kita ada pilihan, maka nak tengok TV ke, ataupun kita nak baca Quran. Ada pilihan, kita akan tengok TV dululah. Pinggang ni sakit dah baca Quran ni tu. Apa maknanya? Kita akan pilih benda paling ringan dalam hidup kita ni. Okey, saya nak ajak ibu-ibu kakak sekalian kita menerokai sejarah. Ketika Nabi SAW beruzlah di Gua Hira. Jadi Nabi SAW ketika umurnya menghampiri 40 tahun, ramai orang merujuk permasalahan-permasalahan hidup kepada Nabi SAW. Jadi kadang-kadang Nabi ni orangnya pandai, cerdik. Jadi kadang-kadang orang nak berperang pun rujuk pada Nabi. Orang bergaduh rujuk pada Nabi. Apa pun ramai orang rujuk pada Nabi. Jadi apabila Nabi umur hampir 40, ramai orang merujuk pada Nabi. Nabi perlukan masa untuk berfikir, untuk cari jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan ini. Tempat yang dipilih adalah Gua Hira. Gua Hira ni lebih kurang dalam, kalau jalan street dalam 7 km lah daripada kota Mekah macam tu. Kalau jalan street lebih kurang. Dan sekarang kalau kita pergi Gua Hira, dah ada tangga. Ini kita cerita 1400 tahun dulu. 1400 tahun dulu memang gunung mendaki macam tu lah ya. Okey, Gua Hira ni dia dekat Jabal Nur kat sana. Atas puncak dia turun bawah sikit, dia ada satu gua. Dan yang menariknya Gua Hira ni, dia punya arah tu, gua tu, masuk gua tu betul-betul menghadap ke arah Kaabah. Itu yang menarik dia. Betul-betul menghadap ke arah Kaabah. Jadi, kalau seseorang masuk ke Gua Hira, dia nak beribadah menghadap ke arah Kaabah, maksudnya apa? Dia membelakangkan pintu gua. Jadi kalau kita masuk pintu gua, masuk katakan contohnya, masuk saya menghadap tuan-tuan sekalian, maksudnya saya membelakangkan pintu gua. Itu yang satu hari dalam keadaan yang sangat sunyi, senyap, dalam keadaan yang tak ada apa-apa bunyi pun. Nabi sedang beribadah, berfikir, Nabi sedang berzikir. Tiba-tiba Iqra ya Muhammad. Terkejut. Kita yang dengar terkejut. Bayangkan Nabi ke atas seorang-seorang. Datang Jibril peluk di belakang ni. Selaku manusia. Kita cerita manusia tau. Selaku manusia tau. Kejut lah. Terkejut. Kan. Tiba-tiba datang senyap sunyi. Dah lah atas bukit, tak ada siapa naik atas tu. Iqra ya Muhammad. Terkejut. Terkejut. Itu selaku manusia. Maknanya kalau siapa yang terkejut tu normal. Manusia normal. Normal. Jadi terkejut. Sebab tu diriwayatkan Khadijah, maknanya muka wajah Nabi SAW pucat. Terkejut. Kalau kita pucat terkejut kan. Katakan kita duduk seorang kat bilik ni kan. Bilik orang habis kita punya kuliah hari ni, tiba-tiba kita ada orang panggil nama kita kan. Tapi Nabi SAW orangnya tenang. Walaupun terkejut, Nabi tetap boleh menjawab dengan tenang. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in. Baca, aku tak boleh baca.
Baca Muhammad, aku tak boleh baca. Baca Muhammad, aku tak boleh baca. Ma'ana biqari'in. Baca Muhammad, tak boleh. Sampai maknanya bayangkan Jibril menyertai manusia yang gagah, peluk macam tu kan. Oh, sesak nafas. Kalau paru-paru kita, saya dalam dunia diving, paru-paru sangat penting jaga dalam dunia diving. Kalau kita crash paru-paru kita macam ni kan, lama-lama sesak nafas tau. Sebab paru-paru ni perlu kembang kan, puncup kan. Maksudnya untuk, kalau kita crash macam ni kan, maksudnya sesak nafas. Iqra' ya Muhammad. Oh, maksudnya sesak nafas tau. Tapi Nabi itu tenang orang. Nabi itu tak boleh jawab kan? Dan akhirnya Nabi SAW mengikut apa yang diajar oleh Jibril. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu yang maha mulia, dia mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam, kan? Mengajarkan apa yang manusia tidak tahu. Jadi maksudnya dia ajar. Okay? Kemudian baru dilepaskan, right? Muhammad, engkau adalah Nabi. Berlari Nabi, turun daripada bukit Gua Hira, pucat muka Nabi. Setiap kali sampai ke satu sudut, Jibril datang depan dia. Muhammad, engkau adalah Rasul, engkau adalah Nabi. Bukan Rasul lagi, Nabi. Ui, berpaling ke sini pula, lari, turun lagi. Muhammad, engkau adalah Nabi. Ui, lari sini pula. Sampai Khadijah ketuk pintu, Khadijah buka, maknanya pucat muka Nabi. Dari riwayat, dan Nabi SAW kalau kita pun maknanya suspend ni, ataupun ni sejuk badan dari Khadijah selimutkan. Khadijah yang menenangkan Nabi SAW. Tak apa, kau orang baik Muhammad, takkanlah ada benda tak baik nak kacaumu. Tak apa, esok pagi pakcik adalah ahli kitab, kita tanya apa dia kan. Okey, yang saya nak cerita kat sini, maknanya kita dalam tajuk kita kurangkan pilihan. Jibril alaihi salam datang kepada Nabi SAW mengajarkan wahyu pertama. Nabi tidak dibagi pilihan. Itu rahsia istiqamah. Yang kedua kan, Nabi tidak dibagi pilihan. Cuba bayangkan. Katakan Jibril datang, Iqra' ya Muhammad. Iqra' ya Muhammad. Ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca. Iqra' ya Muhammad. Ma'ana biqari', aku tak boleh baca. Iqra' ya Muhammad. Aku tak boleh baca. Jibril kemudian kata, susah betul lah hari ni. Kau pergi balik dulu lah. Nanti minggu depan kau datang. Kau janji tau. Kau janji kau baca tau. Agak-agak Nabi datang tak agak. Kan? Agak-agak Nabi datang tak agak. Agak-agak lah kan. Kan? Tapi Nabi SAW tidak dibagi pilihan. Walaupun Nabi kata aku tak boleh baca, sampai dipeluk Nabi, sampai sesak nafas Nabi tidak dibagi pilihan. Akhirnya Nabi SAW boleh ikut. Jadi rasa istiqamah yang kedua, kurangkan pilihan. Kalau kita nak beristiqamah, kurangkan pilihan. Ada pilihan, kita akan memilih benda paling ringan dalam hidup kita. Itu manusia. Kita kan manusia. Ada jin depan saya, ada jin. Ada jin tengok. Kita kan manusia. Siapa yang bukan manusia tolong nyapa. Kalau semua nyapa, saya rasa semua yang hari ni semua hilang semua balik. Kan kita manusia. Kita manusia kan. Jadi manusia, kalau ada pilihan, dia akan memilih benda paling ringan dalam hidup. Itu manusia. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Itu syarat kedua istiqamah. Kita ulang balik. Yang pertama, kena ada kekuatan niat. Baru niat. Yang keduanya apa? Yang keduanya, kena kurangkan pilihan. Dan yang ketiga, syarat untuk beristiqamah yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah bagi kekuatan kita beristiqamah. Apa doa dia? Bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kekuatan untuk istiqamah ya Allah. Tapi ingat, niat malam untuk istiqamah pagi, niat pagi untuk istiqamah malam. Bukan kita bagi-bagi bersumpah subuh kan. Aku berniatlah ya Allah. Bukan. Malam ni kena niat. Kalau esok pagi atas katil lepas subuh, kita baring, kemudian kita kata aku nak istiqamah lah ya, baru berniat. Tak ada, tak jadi. Dia malam ni baru untuk esok. Okey, malam ni untuk esok.
Ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Okey. Jadi berdoa tu pun ya. Saya nak kongsikan, ini biasa dalam ceramah saya kongsikan doa yang bagus kita baca untuk kita istiqamah. Simple, saya boleh bagi doa yang panjang-panjang kan, tapi hanya sebagai catatan ilmu kita je nanti kita tak beramal pula kan. Ayat yang paling mudah dan saya yakin semua kita hafal. Saya yakin semua kita hafal. Apa dia? Bacalah la haula wala quwwata illa billah, atau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim banyak-banyak. Barang siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim akan diberikan kepadanya dua benda. Yang pertama, jika dia tidak ada kekuatan membuat sesuatu amalan itu, diberi kekuatan untuk amalan. Kalau dah buat, diberi keikhlasan pada dia. Ini rahsia. Ini kelebihan, antara kelebihan baca la haula wala quwwata illa billah. Doa ni banyak doa. Saya boleh bagi 1001 doa pada kita, tapi saya nak bagi yang simple, mudah kita amal dan praktikal. Sebab perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim kita biasa baca, biasa dengar kan. Jadi baca benda itu. Hari ni kalau dia kata kita ada kekuatan, ya Allah, aduh, macam mana ni tuan penatnya, nak bangun, nak kemar rumah. Aduh, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa. Baca untuk diri sendiri tau. InsyaAllah dia beri kekuatan, kita akan bangun. Kan? Jangan baca untuk orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Abang ni tidur balik kemar rumah sana. Bukan baca untuk orang Bukan baca untuk orang. Baca untuk diri. Bukan baca untuk membebel pada anak-anak. La haula wala quwwata illa billah. Tidur je. Bukan. Kita baca untuk diri kita. Allah beri kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Apa pun. Mungkin ada sekarang ibu-ibu, akak-akak yang sedang diuji dengan perangai suami yang geram, aku sakit kan. Ketika itu perkataan la haula wala quwwata illa billah sangat bagus untuk memberi kekuatan tahan karenah suami. Mungkin abang-abang, ayah-ayah tengah PKP ni okay. Kita dengan isteri kadang-kadang menguji kesabaran tak tahan rasa, baca la haula wala quwwata illa billah banyak-banyak. Diberi kekuatan hati untuk tahan. Kita anak-anak kita kan, inilah kadang-kadang kan tengah-tengah PKP ni kita dengar satu taman tu sini menjerit, sini menjerit, sini menjerit, sini menjerit. Panggil nama anak-anak. Biasanya pagi dah keluar bekerja kan, yang banyak anak hantar pergi sekolah, cikgu lah yang biasa menjerit. Ini kita kat rumah, maknanya boleh dengar kanan kiri menjerit, panggil nama anak dan sebagainya kan. Okey, baca la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Sebab itu kan, sebab itu kalau kita dengar azan, kita sunat jawab, dipanggil dalam bahasa Arab tarji'. Tarji' itu maksud sunat jawab balik. Allahu akbar, jawab Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sampai hayya 'alas salah. Ada jawabnya hayya 'alas salah juga. Jadi ada jawabannya solah ke? Bukan. Jawabnya adalah la haula wala quwwata illa billah sampai hayya 'alal falah. Apa baca dia? La haula wala quwwata illa billah. Sebab apa? Dengar azan kan, hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Kita diberi kekuatan untuk mendirikan solat itu. Taklah hayya 'alal salah, Allah, baru zuhur dan asar lagi. Cepat betul lah waktu ni. Kita marah azan. So jadi baca la haula wala quwwata illa billah untuk Allah beri kekuatan hati itu. Okey? Jadi ini rahsia istiqamah. Yang pertamanya adalah maknanya kekuatan niat. Yang keduanya kurangkan pilihan. Yang ketiganya adalah kita zikir, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kekuatan. Berikan kekuatan pada kita untuk kita membuat sesuatu perkara itu atau sesuatu benda itu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Okey. Kita nak cerita, sebenarnya janji pagi tadi tu nak cerita pasal Quran kan.
Tapi dia sebab kesinambungan dengan mengubah attitude kuliah pagi tadi itu, kita bawa pada malam ni kuliah pasal apa lagi? Kasar istiqamah tu. So, saya sentuh sikit mengenai Quran, kita sambung lagi. Jangan takut kuliah kita ni banyak insya-Allah. Malam 10 insya-Allah. 10 lebih sikit lah, tengok macam mana saya buat surat tarawih tu, panjang ke pendek ke. Siang pagi kuliah subuh kita insya-Allah lebih kurang 8 lebih sikit. 8 insya-Allah. So boleh ikut. InsyaAllah saya akan kupas benda yang jarang orang lain maknanya kupas naik, sebab sama je nanti kita pun mengantuk ni, maknanya yang jarang kita bincang. So mengenai Al-Quran, sama juga kalau kita nak menghafal Al-Quran, nak istiqamahkan menghafal, sama juga 3 tadi, kena ada niat. Ingat niat malam untuk siang, niat siang untuk malam. Dia tak boleh nak buat waktu tu baru berniat. Maksudnya untuk membuat niat untuk menunaikan ibadah waktu tu memang, tapi untuk penunaian tu. Lepas tu malam kita dah awal niat dah, ya Allah esok pagi Tuhan aku nak buat ini, nak buat ini, permudahkanlah ya Allah. Kan? Permudahkan untuk aku buat ini. Esok ya Allah mungkin nak pergi ni, nak pergi pasar, permudahkanlah ya Allah. Maknanya niat malam untuk siang, niat siang untuk malam. Jadi maknanya kita niat malam ni niat, ya Allah esok pagi aku nak kemas rumah, aku nak mungkin nak pergi pasar, nak kemas kereta, niat malam ni kan. Dan kena niat kurangkan pilihan. Kalau ada pilihan nak kemas dapur ke nak tidur dulu, ada pilihan, tolong jawab apakah yang yang akan memanggil kita, dapurkah ataupun tilamkah? Kan? Maka malah kita akan nampak tilam tu ada tangan panggil kita, mari. Okey. Ibu bapa kata sekalian, malam ni kita sedang bincang mengenai istiqamah. 3 syarat istiqamah. Macam mana ramai orang tanya saya, Ustaz, macam mana saya nak beristiqamah? Macam mana saya nak beristiqamah? Istiqamah ni ada syarat-syarat dia. Kan? 3 syarat yang telah kita kongsikan tadi. Okey, jadi saya setakat saya dulu. Mengenai Al-Quran tu saya tadi nak cerita, tapi dia dah maknanya dah nak habis masa kita tu. So kita tangguh, mungkin esok pagi insya-Allah saya cerita mengenai Al-Quran kita Al-Quran, macam mana cara menghafal Quran, macam mana kita nak track anak kita untuk menghafal Quran. Pagi esok pukul 8 insya-Allah. So jadi saya akan save live kita ni dekat IG saya, so boleh ulang balik tengok, ataupun dekat FB saya ada, ataupun kita akan upload dekat YouTube insya-Allah. InsyaAllah. So mudah-mudahan Allah beri kebaikan, terus beri kebaikan kepada kita, kan? Beri rahmat kepada kita dan membantu kita, untuk untuk sentiasa menjadi orang yang soleh, Jangan lupa wawarkan, follow IG Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official, kan? Kita banyak perkongsian menarik yang kita nak kongsikan, Ustaz Amin Official. Biasanya kalau hari sebelum PKP, kadang-kadang saya sibuk ke sana, ke sini, kejap Palestin, kejap diving, kejap ni. Maksudnya si susah nak berkuliah. Time macam ni dapat berkuliah, alhamdulillah. Sehari at least 2 kali kita berkuliah, alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Jadi memang kata saya kita akhiri dengan doa. Jangan lupa follow Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official, dan subscribe Ustaz Amin channel untuk kuliah-kuliah saya insya-Allah. Dan wawarkan pada orang lain. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu, ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami dan saudara-saudara kami yang Kau uji dengan susah, ya Allah. Bantulah mereka, bantulah kami, ya Allah. Ada di antara kami dan saudara-saudara kami yang Kau uji dengan sakit, ya Allah. Kurniakan kesembuhan-Mu kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Ada di antara kami dan saudara-saudara kami yang Kau uji dengan
kesedihan ya Allah. Kurniakan kegembiraan-Mu kepada kami dan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada penyakit dan wabak yang berjangkit ya Allah, dan daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kita akhiri sama-sama lah, sama-sama kita baca tasbih kafarah. Saya bawakan qasidah dia biar senang kita ikut sebenarnya. InsyaAllah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. InsyaAllah jumpa pagi esok pukul 8 pagi. 8 pagi jangan lupa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.